Assalamualaikum. Hari ini tajuk kita adalah bab 9 kimia industri. Itu iaitu bab last kita, no. Okey, jadi subtopik kita untuk hari ini adalah 9.1 iaitu alloy. Apa itu alloy? Alloy adalah campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan juga bukan logam mengikut peratusan tertentu. Maksudnya kat sini kamu ingat alloy itu sama ada dia campur dua jenis logam yang sama, yang berlainan, ataupun satu lagi alloy ni dicampurkan logam dengan bukan logam. Contohnya dicampur dengan karbon. Karbon dia bukan logam. Okey. Contoh alloy. Contoh alloy kat sini adalah keluli, pewter. Pewter tu dia adalah timah, gangsa, loyang dan juga duralium. Okey, kita tengok yang pertama. Apa itu alloy yang jenisnya keluli? Okey, jadi komposisi alloy keluli adalah mempunyai 99% besi dan 1% saja karbon. Okey, jadi sifat dia keras dan juga kuat dan digunakan untuk membina bangunan dan jabatan dan juga membuat badan kenderaan dan juga landasan kereta api. Jadi sifat keluli ini adalah sangat kuat dan keras. Dia sesuai untuk membina binaan dan juga bangunan. Okey, ini adalah contoh keluli. Okey, seterusnya adalah pewter. Pewter ataupun timah. Okey, pewter ni dia campuran antara 96% timah, 3% kuprum dan juga 1% antimoni. Jadi pewter ni campuran besar dia adalah timah. Jadi dia digunakan untuk menghasilkan permukaan yang berkilau dan juga tahan kakisan. Maksudnya dia tidak mudah berkarat. Okey, dan juga dia digunakan untuk membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar. Okey, ini adalah gambar contoh pewter. Seterusnya alloy gangsa. Okey, gangsa peratusan kuprum adalah yang paling besar iaitu 88% dan timah 12%. Sifat gangsa dia keras, tahan kakisan dan warnanya menarik. Okey, dia digunakan untuk membuat tugu, ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. Sebab dia lebih tahan, lebih lama dan juga tahan karat. Okey, ini adalah contoh gangsa. Okey, cantik pun cantik kan? Okey, ini adalah loyang. Loyang adalah kandungan kuprum 75% dan zinc 25%. Jadi sifat loyang ni dia adalah kuat, permukaannya berkilat, mudah ditempa. Ditempa tu maksudnya boleh dibentuk-bentuk dan juga warnanya adalah warna keemasan. Okey, rose gold tu dia adalah loyang lah. Okey, so fungsi dia adalah untuk membuat kunci, tombol pintu, alat muzik seperti trompet dan juga saksofon. Okey, ini adalah contoh loyang. Okey, seterusnya duralium. Duralium adalah jenis alloy yang yang mana bahan logam yang digabung-gabung iaitu aluminium sebanyak 90%, kuprum sebanyak 3%, magnesium 1%, mangan 1%. Jadi sifat duralium ni dia ringan, kuat dan juga tahan kakisan. Jadi fungsi duralium ni adalah untuk membuat badan pesawat, kabel terbang dan sebagainya. Okey, jadi duralium ni dia lebih sesuai digunakan untuk membuat badan kapal terbang, jet, yang mana kereta-kereta mahal pun banyak dibuat dengan duralium sebab dia nak bagi ringan. Bila ringan dia akan jadi lebih laju. Seterusnya, ini adalah contoh duralium, okey. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu pengaloyan. Pengaloyan adalah kebanyakan logam tulen adalah lembut dan juga mudah terkakis. Itu sifat logam tulen. Dia mesti lembut dan juga mudah terkakis. Jadi ciri-ciri ini tak sesuai lah untuk kita menghasilkan benda di sekeliling kita. Jadi kita kena buat proses pembentukan alloy ataupun juga dikenali sebagai pengaloyan. Okey, sebab apa pengaloyan dilakukan? Ia dilakukan untuk memperbaiki sifat logam tulen. Jadi
atom logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Seperti gambar rajah 9.1 ni kan. Jadi, bila dia tersusun secara berlapis-lapis dan teratur, dia mudah dikenakan daya dan dia boleh menggelongsor. Kalau kamu tengok kan, dalam 9.1 ni, yang pertama tu keadaan atom dia tersusun. Jadi bila kita kenakan daya, sama ada kita tarik dia, jadi dia punya lapisan atom tu dia akan menggelongsor. Okey. So, maka atom tulen tersusun tu jadi dia mudah tergelongsor. Okey. Seterusnya, jadi bila lah kita tengok tadi logam asli tu dia lebih lembut, jadi kita buatlah proses pengaloyan. Jadi apabila satu unsur atau lebih unsur logam ataupun bukan logam lain dicampurkan ke dalam logam tulen, okey, atau unsur ni disukarkanlah penggelongsorannya atau antara lapisan atom dan juga logam tulen. Jadi kalau kamu tengok kat sini kan, dalam rajah 9.2 atom logam bukan tulen dicampur masuk dengan atom logam unsur ataupun logam tulen ataupun unsur asing. Okey, bila kita masukkan, jadi logam ni dia tak boleh menggelongsor sebabnya dia ada atom unsur asing ni dia akan menghalanglah pergerakan ataupun logam itu untuk menggelongsor. Jadi dia akan jadi lebih kukuh. Okey. So hal ini kerana sebab apa dia jadi itu? Sebab saiznya yang berbeza. Jadi bila saiz berbeza, jadi dia punya susunan dia dah mula terabuk. Dia terabuk dan juga dia taklah tersusun lagi lah. Macam dalam gambar lah, senang cerita. Jadi maka alloy adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen. So, kegunaan alloy tadi dah cakap kan. Ni kita tengok lagi sekali kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Keluli yang diperbuat daripada apa tadi itu? Okey, diperbuat daripada so kita tengok kat sini, diperbuat daripada besi dan juga karbon. Karbon hanya 1% saja, tapi dia sangat kuat. Cuba tengok kat sini, dia cakap situ keluli membina bangunan digunakan untuk pembinaan bangunan pencakar langit kerana sifatnya yang keras dan juga tahan kekisan. Duralium dibuat daripada aluminium dan beberapa lagi logam-logam lain. Okey, duralium ni sifat dia lebih ringan dan kuat. Jadi badan kapal terbang menggunakan duralium untuk dibina. Dan seterusnya loyang. Loyang adalah untuk menghasilkan alat muzik yang diperbuat daripada loyang yang bersifat berkilat dan juga tahan kekisan. Okey, apa itu alloy superkonduktor? Okey, alloy superkonduktor ni adalah terdiri daripada jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan superkonduktor tu? Superkonduktor tu maksudnya alat ini dia boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Kalau kata kita guna kuprum, arus elektrik melaluinya, lama-lama dia akan jadi panas. Bila panas, dia punya tenaga dah dikurangkan. Tenaga elektrik itu dikurangkan kepada tenaga haba. Tapi kalau kita guna superkonduktor, tenaga elektrik ataupun arus elektrik itu akan mengalir dengan baik tanpa ada pengurangan tenaga. Itu sebab superkonduktor ni adalah lebih baik. Okey, jadi alloy superkonduktor ni juga adalah berfungsi untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Okey. So, alloy superkonduktor ni kita gunakannya untuk apa? Untuk membuat pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi. Okey, contohnya kereta api bullet train dekat Jepun.
Okey, ia bergerak secara terapung dan dapat mengelak geseran antara landasan dengan badan kereta api. Jadi kat sini keyword dia adalah bullet train. Okey. So alloy superconductor ni juga boleh membolehkan kereta api bergerak dengan sangat laju. Okey. Seterusnya, alloy superconductor seperti niobium, titanium dan niobium timah digunakan pula untuk membuat peralatan mesin pengimejan resonan magnetik MRI. Okey, iaitu untuk pengimejan perubatan. Jadi kamu akan masuk dalam terowong tu dan kamu akan terapung. Jadi dia akan pusing untuk mendapatkan image daripada badan kamu, X-ray badan kamu. Okey, sampai situ saja tajuk kita hari ini. Jangan lupa keyword cikgu. Bye. Assalamualaikum.